Sila sokongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Speaker, saya mohon menyokong cadangan tersebut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang berhormat Datuk Speaker, berdasarkan titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku As-Sultan yang telah menyentuh pelbagai aspek sama ada yang melibatkan pentadbiran, kejayaan, pandangan, harapan terhadap pembangunan negeri, saya suka mengambil kesempatan ini untuk memberi fokus kepada 8 perkara secara ringkas. Pertama, agenda membangun bersama Islam. Kedua, pengurusan kerajaan yang lebih efisien dan proaktif. Ketiga, pelestarian pembangunan bandar baru. Keempat, konsep pertanian satu ibadah. Kelima, hubungan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Keenam, pendidikan Yayasan Islam Kelantan. Ketujuh, Kelantan sebagai destinasi pelancongan dan pelancongan kesihatan. Kelapan, pembangunan modal insan. Yang amat berhormat Datuk Speaker, agenda membangun negeri bersama Islam. Titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang mempertegaskan tentang keperluan berlangsungnya agenda membangun negeri bersama Islam yang masih dan insya-Allah sedang dan akan dipertahankan oleh kepimpinan Yang amat berhormat Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob Menteri Besar Kelantan perlu diperkasakan. Pertama, kita semua menyedari bahawa membangun bersama Islam berasaskan kepada konsep hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Semua kita memerlukan kepada kecemerlangan. Kehidupan kita inginkan kecemerlangan. Kehidupan kita mengharapkan kesejahteraan, tetapi ia perlu dibina di atas as-salah. As-salah dalam arti kata yang sebenar, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sembahyang merupakan tiang agama. Sesiapa yang menghidupkannya, yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Dan sesiapa yang tidak menunaikannya, makna ia telah meruntuhkan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup, sebagai agama, falan yuqbala minh, nescaya tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak tergolong dalam golongan orang yang rugi. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyebut, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam mahma nabtaghil 'azza bighairi ma 'azzanallah azallana Allah. Kita adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Islam. Selama mana kita mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan Islam, maka kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Berasaskan kepada firman Allah, ucapan khalifah yang kedua dan laungan azan yang biasa kita dengar setiap hari, saya melihat bahawa agenda membangun bersama Islam hendaklah diperkasakan, hendaklah disokong dan bukan dicabar. Kedua, pengurusan kerajaan yang lebih efisien dan proaktif. Alhamdulillah, Kerajaan Kelantan, pimpinan mantan Menteri Besar Yang Berhormat Datuk Bentara Setia Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah memperkenalkan satu konsep yang dikenali sebagai UMI, Ubudiyah, Mas'uliyah dan Itqan. Ubudiyah mempertekankan kepada setiap kerja buat kita hendaklah dalam ruang lingkup untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas'uliyah menekankan kepada aspek accountability, yang mana setiap pekerja, setiap pegawai, setiap wakil rakyat, semua yang berada dalam tanggungan atau yang mempunyai tanggungjawab melakukan pekerjaan berdasarkan tanggungjawab mereka kepada pihak atasan mereka dan yang lebih-lebih lagi mas'uliyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, itqan. Itqan menekankan kepada aspek pelaksanaan. Bagaimana cermat, bagaimana teratur dan bagaimana telitinya sesuatu urusan itu dilaksanakan. Saya melihat satu perkara yang agak mungkin saya jadi shock culture ya. Kalau melihat kepada time yang office hour di negeri Kelantan kita bermula pukul 8
dan rehat pada pukul 1. 1 hingga pukul 2 dan akan mula pukul 2 hingga pukul 5. Dan pukul 5, pegawai-pegawai kita boleh balik. Tapi saya melihat satu fenomena yang agak kurang baik, atau saya boleh katakan tidak baik, berlaku di kalangan kita yang punch in pukul 8, keluar untuk sarapan, selepas itu berbondong-bondong untuk keluar bersarapan. Dan saya pun sebenarnya jarang untuk hadir ke Kota Baru atau dalam waktu yang terlalu awal. Tapi sekali terserempak dengan saya agak terkejut. Ya, kerana melihatkan selepas punch in ada yang keluar. Bukan seorang, bukan dua orang, tapi jumlah yang agak ramai. Yang saya melihat ini satu perkara yang tidak... Ya, Mamat. Negeri bangun, ya, Mamat. Bagi jalan ke tidak? Sila. Terima kasih. Sila. Ini senang sikit pada tahu. Terima kasih, Tok Speaker. Ni Yang Berhormat nak saya mohon penjelasan. Yang Berhormat bercakap mengenai agenda membangun bersama Islam di negeri Kelantan. Nama tersedak dengan menusuk hati. Tapi akhir-akhir ini dalam internet, Facebook terutamanya, terdapat bekas timbalan pendaftar kias dibuang tanpa mengikut peraturan. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat, adakah ini menggambarkan, kes ini menggambarkan proses pembangunan bersama Islam yang Yang Berhormat jelaskan tadi? Sedang heboh, Yang Berhormat. Alhamdulillah. Saya ingat saya cukup yakin bahawa pihak yang mengambil tindakan telah melihat segala peraturan dan telah melihat segala peraturan dan amalan, atau kerana saya difahamkan bahawa kias adalah merupakan sebuah syarikat. Yang Berhormat, dalam kenyataan komplain itu jelas menunjukkan bahawa pembuangan itu, proses pembuangan itu tidak mengikut peraturan. Dan dijangkakan ini maklumat daripada alam cyber akan dibawa ke mahkamah. Jadi adakah ini yang menggambarkan membangun bersama Islam? Itu saja yang saya tanya. Okey, saya berpandangan bahawa pertama, sumber daripada internet itu perlu diperhalusi dan Mak tak boleh persalahkan sumber internet ya, Mak, sebab semua orang terbuka kepada internet. Itu yang pertama. Semua mempunyai hak yang sama. Kalau dia kata sumber itu salah, kita boleh jawab. Okey, sekarang pada Ya, Mak Negeri bagi peluang kepada pihak kerajaan membuat penggolongan dan akan jawab segala isu yang ditimbulkan. Okay. Tentang persoalan ini, persoalan pemecatan, saya kalau dikatakan akan dibawa ke mahkamah, kita tunggu sahaja tindakan mahkamah, dan saya yakin pihak kerajaan mempunyai fakta-fakta dan asas kukuh kenapa tindakan itu dilakukan. Terima kasih. Tawang. Yang Berhormat, Yang Speaker, penjelasan. Apakah penamatan guru-guru kafar seluruh negeri kerana tidak menyokong UMNO ini sesuai dengan satu Malaysia? Terima kasih sahabat saya dari Tawang. Laluan boleh? Nanti saya selesaikan dulu. Sikit Sudah selesai, lepas tu kita kira. Pertama, soalan ini sepatutnya kita ajukan kepada pihak kerajaan persekutuan. Ya, saya tak nak mengata itu pandangan masing-masing boleh meletakkan. Mungkin itu satu keadilan, mungkin itu satu kezaliman. Okey, sila sahabat saya dari Selisih. Yang Berhormat Speaker, saya nak tanya mengenai pengurusan yang efisien dan juga mengenai membangun bersama Islam. Di Pasir Putih ada seorang imam muda yang dilantik, iaitu yang pernah ditahan di penjara selama 10 tahun. Tapi sekarang ini menjadi imam di masjid Kampung Terasa. Imamnya bernama Ismail ataupun Ibrahim bin Yusuf. Dikenakan tahanan dalam penjara 10 tahun, tetapi dijadikan imam muda. Ini persoalan saya, apakah ini membangun bersama Islam ataupun pengurusan yang efisien? Saya mempunyai pandangan bahawa ini dia telah melalui proses penapisan oleh pihak Majlis Agama Islam Kelantan, dan saya merasakan ini luar daripada bidang kuasa saya untuk menjawab.
Dan satu lagi saya suka mengingatkan bahawa setiap kesalahan kita apabila kita bertaubat dan taubat itu dikira sebagai taubat nasuha, insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pengurusan kerajaan yang lebih efisien dan proaktif, saya mencadangkan pertama, supaya diperkasakan unit sumber manusia dengan mewujudkan skuad pemantau bagi mengumpul evidence, dan setiap pelaku diberi surat tunjuk sebab dan lain-lain untuk memastikan tindakan yang sebenarnya merugikan mereka dunia dan akhirat, di mana kita perlu responsibel kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diberi gaji untuk bertugas daripada pukul 8, berehat pada pukul 1, pukul 2 masuk bekerja balik dan pukul 5 pulang. Sepatutnya tidak timbul masalah keluar rehat, keluar bersarapan pukul 8:05, masuk semula 8:20, pukul 10 keluar untuk minum pagi, pukul 10.30 baru masuk, pukul 2 belum lagi memulakan kerja, pukul 2 lebih baru mulakan kerja, pukul 5 sharp pejabat ditutup. Ini semua akan merumitkan kerja-kerja rakyat kita di bawah. Mereka datang dari hujung kampung dengan susah payah pergi, tiba-tiba kaunter ada 10 yang buka hanya 2 ataupun 3. Ya, saya melihat bahawa suasana ini suasana untuk membantu rakyat. Ya, saya ada sedikit pengalaman semasa saya belajar di England dahulu. Bila kita masuk, sudah ada orang yang menanyakan kita, what can I help you? Tapi kita di sini 10 kali pusing baru orang tanya, nak apa pak cik, nak apa tuan? Ya, ini satu suasana yang sepatutnya kita lebih memberi perhatian kepada persoalan ini. Dan pernah berlaku dan biasa berlaku, ya. Kalau tuan-puan perhatikan, bank-bank, saya contohkan bank di negara-negara barat, contohnya England, ya, dia tidak menyediakan kursi-kursi untuk kita duduk. Kalau ada 10 kaunter, biasanya kebanyakan kaunter dibuka. Even kalau kaunter itu tak buka, bila tengok ada pelanggan datang, yang duduk dalam bilik dalam pun akan keluar untuk serve customer. Tapi kita tak berlaku begitu. Kalau ada 10 kaunter, 3 atau 4 saja buka. Ini yang melambatkan proses. Saya melihat perkara ini perlu diperbaiki dan perlu diperbetulkan. Yang kedua, saya mencadangkan supaya kerajaan menilai semula jumlah bayaran atau hasil yang tidak munasabah dengan perubahan dan peredaran masa. Ya? Dan jika berlaku sebarang kenaikan yang munasabah, janganlah ia dipolitikkan. Bukan semua boleh dipolitikkan. Ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, hubungan top down dan down top hendaklah diamalkan. Amalkan konsep syura dengan tidak menafikan aspek kepimpinan, di mana kita perlu mengambil pandangan daripada pegawai bawahan dan pegawai bawahan perlu mematuhi arahan daripada pihak atasan. Kita melihat bahawa Nabi SAW mengingatkan kita, al-hikmah dalatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Wisdom atau kebijaksanaan itu merupakan barang hilang orang mukmin. Di mana ia menemui barang hilang tersebut, maka ia lebih berhak ke atas barang hilang tersebut. Jika ia datang daripada pegawai bawahan kita, maka kita boleh terima ia sebagai satu nasihat yang berguna dan kita boleh amalkan untuk memantapkan lagi pengurusan kerajaan kita agar lebih efisien dan proaktif. Cadangan yang keempat, saya mengucapkan syabas kepada pihak kerajaan di atas langkah-langkah yang telah diambil dan dengan melancarkan SPARK yang bertujuan merancang, memantau dan menilai setiap projek-projek kerajaan supaya ia berlaku dengan lebih teratur dan lebih tersusun. Yang seterusnya, saya mencadangkan agar pihak kerajaan mempercepatkan wujudnya pusat latihan untuk memantapkan kefahaman pegawai-pegawai kerajaan terhadap dasar-dasar kerajaan negeri, di mana kita melihat pelbagai dasar telah diwujudkan oleh kerajaan negeri, antaranya dasar kebudayaan, dasar pendidikan, dasar pertanian, dasar wanita, dasar belia, dasar pelancongan, dasar pencegahan gejala sosial dan lain-lain. Yang ketiga, pelestarian pembangunan bandar baru. Kewujudan bandar baru atau penempatan baru adalah merupakan lumrah bagi sesebuah masyarakat yang membangun dan berkembang. Membina yang baru adalah lebih mudah dari membaiki yang sedia ada. Untuk itu, perancangan yang teliti dan teratur hendaklah diberi perhatian. Untuk itu, saya mencadangkan pertama, pembangunan bandar baru hendaklah berteraskan pembangunan bandaraya Islam, di mana pembangunan ini hendaklah berpusatkan kepada institusi-institusi agama. Di mana kalau kita melihat kepada bandar-bandar lama Islam, saya contohkan bandar Fes yang terletak di Morocco, di mana setiap laluan jalan yang menuju ke bahagian tengah, yang di tengah itu berpusatnya masjid. Dan di situ dari masjid inilah, daripada ruang masjid inilah setiap lorong-lorong jalan wujudnya kedai-kedai
Jadi saya melihat bahawa perlu masjid ini diletakkan di center atau institusi-institusi pengajian diletakkan di center, dan saya mengucapkan syabas ya kepada pihak kerajaan yang antaranya telah melaksanakan perkara ini, cuma ia perlu diperkemaskan dan dipertegaskan. Yang seterusnya, pembangunan yang tidak akan mengorbankan alam sekitar. Tahniah kepada Majlis Daerah Gua Musang yang telah melancarkan dalam beberapa minggu yang lepas R&R untuk kawasan lodging yang menggunakan barang recycle dan ini insya-Allah tidak akan mengorbankan lebih banyak alam sekitar dan okey. Untuk seterusnya, yang keempat, konsep pertanian satu ibadah. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Mana-mana di kalangan orang Islam yang menanam atau yang bercucuk tanam, sama ada tanaman itu bersifat kekal atau tanaman itu bersifat sementara yang boleh diperoleh hasilnya secara cepat, fayakulu minhu tayrun, maka dimakan oleh burung, au insanun ataupun manusia, au bahimatun ataupun binatang berkaki empat, illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan dia sudah mendapat pahala sedekah. Apabila disebut saja bercucuk tanam, sudah dijanjikan pahala oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya dihidupkan semula galakan bercucuk tanam, sama ada yang kekal atau cepat hasil bagi mengurangkan beban rakyat yang terpaksa berbelanja walaupun untuk membeli kangkung yang telah tersedia murah. Ya, galakan. Kita pernah, bapa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pernah memperkenalkan rancangan buku hijau yang mana ingin mendorong rakyat untuk bercucuk tanam di sekeliling rumah mereka bagi mengurangkan perbelanjaan harian mereka, dan ini perlu diteruskan. Dan kita juga melihat bahawa konsep pertanian satu ibadah juga adalah merupakan usaha pelestarian keberlangsungan kehidupan manusia melalui proses penukaran karbon kepada oksigen, karbon dioksida kepada oksigen dan oksigen kepada karbon dioksida. Di mana kita semua tahu bahawa manusia memerlukan oksigen yang banyak untuk hidup. Dan oksigen yang banyak yang telah diproses oleh manusia dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat rahim Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan pokok-pokok kayu sebagai penyedut kepada karbon dioksida, dan pokok-pokok kayu ini mengeluarkan oksigen untuk dihirup oleh manusia dan binatang yang lain. Untuk itu saya mencadangkan beberapa perkara dalam pertanian satu ibadah. Pertama, mewujudkan galeri pertanian yang memaparkan sejarah bagaimana proses berlaku dan di akhirnya bagaimana end product itu dihasilkan. Di mana ini memberi peluang kepada adik-adik kita, anak-anak kita untuk mempelajari aspek pertanian secara lebih jelas, secara lebih dekat. Di mana rombongan-rombongan sekolah boleh disusun untuk melawat ke galeri pertanian yang diwujudkan. Yang kedua, mewujudkan industri hiliran untuk memastikan produk dapat diproses dan diedarkan. Proses pengetinan dan penghilangan produk akan menyelesaikan masalah lambakan hasil tanaman dan buahan. Sepanjang saya berada di luar negara, apabila kita ingin makan makanan daripada sebelah Asia, kita boleh mendapatinya di beberapa buah kedai Asia. Dan bila dilihat produk ini kebanyakannya made in Thailand. Ya, nak makan rebung pun boleh, tapi dikeluarkan oleh Thailand. Diekspor sampai ke negara Eropah, tapi tidak ada, saya boleh katakan tidak ada made in Malaysia. Sedangkan kita mempunyai lambakan. Kalau dah terlalu banyak, dan memang menjadi perangai orang kita bila satu tanaman itu harganya mahal, masing-masing berebut untuk tanam, hasilnya akan menimbulkan lambakan. Tapi lambakan itu tidak diproses dalam bentuk yang boleh memberi ketahanan dan boleh dipasarkan. Ini perlu difikirkan. Yang ketiga, saya mencadangkan supaya dipopularkan konsep satu jenis pokok, satu daerah. Kajian perlu dibuat bagi memastikan kesesuaian tanah dengan jenis pokok. Keseragaman akan menjadi daya tarikan kepada pelancong dan menambahkan hasil kepada PBT dan masyarakat umum. Cadangan saya berbentuk begini, ya, kalau saya berikan. Kampung saya Ketereh, ya. Mungkin boleh dipopularkan penanaman pokok ketereh secara menggantikan pokok-pokok plastik yang melibatkan kos yang begitu besar. Ya,
Mungkin macang boleh memikirkan klon buah macang barangkali, saya pun tak tahu ya. Yang hasilnya boleh memberi pendapatan kepada PBT dan juga boleh dijadikan hasil oleh rakyat. Tidak perlu kita fikir nanti rakyat datang untuk ambil, itu hak dia. Bukan itu hak dia, itu terpulang kepada mereka. Apa yang penting, ini boleh mengurangkan kos kita daripada kita menanam pokok bunga atau pokok plastik yang pada saya bukan harganya ratusan tapi ribuan, yang tidak mendatangkan apa-apa, tidak mengeluarkan oksigen, tidak menyedot karbon dioksida. Yang kelima, hubungan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Hubungan hendaklah ikhlas dan diasaskan kepada konsep at-ta'awun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-menolonglah kamu ke atas melakukan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-menolong atas melakukan dosa dan perseteruan. Saya mengharapkan agar pihak persekutuan, ya, pihak persekutuan, dan kita ramai wakil-wakil rakyat daripada parti kerajaan persekutuan, wakil rakyat dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan, tetapi merupakan ahli kepada parti yang memerintah peringkat persekutuan, untuk memainkan peranan yang sewajarnya dan bertindak sebagai bapa yang tidak menzalimi anaknya melalui pelbagai penderaan sama ada zahir atau batin. Justru itu saya mencadangkan, pertama, saya mengharapkan agar wakil pembangkang yang mempunyai dua wajah, pembangkang di negeri, pemerintah di peringkat persekutuan. Muhammad Nenggiri minta laluan. Sila. Saya ingin memohon penjelasan mengenai yang Muhammad cakap tadi, hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat mesti dirapatkan, diakrabkan. Masa isunya, persoalannya di sini, kita dapati bahawa kerajaan pusat sekarang ni terdapat dua NGO. Satu NGO yang dinamakan Setia, diketuai oleh orang-orang muda, saya tengok. Satu NGO lagi baru ditubuhkan, KPKK, Kelab Penyokong Kerajaan Kelantan, yang diketuai oleh orang-orang yang lama, berumur. Jadi kumpulan mana yang kita nak tuju antara dua? Yang Muhammad jelaskan. Sebab kerajaan negeri dah ada dua penyokong. Setia dikatakan menyokong bekas kepimpinan dulu. KPKK dikatakan menyokong kepimpinan sekarang. Untuk kerajaan pusat, saya nak jelaskan. Jadi kerajaan pihak mana yang kita nak beri sokongan? Adakah KPKK yang menyokong kerajaan sekarang ataupun yang sebelum, yang setia? Okey, saya dah faham. Terima kasih. Persoalan sekarang untuk menyokong, ya. Pada saya kerajaan negeri mengharapkan sokongan semua, even daripada pihak pembangkang. Ya. Kumpulan kalau kita buat kalau ada 10 dua tak, mana boleh dua sekali. Itu tak aci yang Muhammad pasal dua suruh kerajaan sokong dua-dua. Ya, floor saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan. Okey. Kena salah satu lah. Ya, Nenggiri sila duduk. Okey. Persoalan untuk memberi sokongan, kerana kerajaan mengharapkan sokongan daripada semua pihak, even bukan NGO tak berparti, semua kerajaan memerlukan sokongan. Jadi kita mewujudkan hubungan kerjasama dengan semua. Kalau begitu, ini dua kumpulan ini yang Muhammad, Setia dan KPKK, tidak ada kerjasama. Kalau ada kerjasama, tidak ada dua kumpulan. Hanya satu entiti. Yang ini menyokong lain, yang ini menyokong lain, itu dua entiti. Tidak ada kerjasama. Jadi yang Muhammad cakap itu salah. Tidak ada kerjasama di antara sini. Alhamdulillah. Sila yang Muhammad Amlo teruskan ucapan. Sila sahabat teruskan. saya telah meneliti kedudukan kedua-dua NGO. Bagi saya, kita memerlukan sokongan semua. Tanpa mengambil kira ini setia orang lama. Sebagaimana ya kita dibenarkan ya dalam bab perkahwinan contohnya. Kalau kita nak samakan isteri pertama dengan isteri kedua, saya tak ada pengalaman dan harapnya tak akan membuat pengalaman, mencari pengalaman. Ya. Ya. No, sekarang ni yang Muhammad tak boleh kaitkan kahwin dengan okey, saya jelaskan. Dua perkara yang Nenggiri sila minta laluan kalau nak ucap. Saya jelaskan. Rambut saya ingat sahabat saya dari Nenggiri juga berambut hitam. Saya pun berambut hitam tapi sudah berubah putih. Tapi persoalannya kita berada di pihak yang berbeza. Untuk menyatukan adalah satu yang rumit. Tapi untuk bersatu di atas sesuatu yang kita kira sebagai universal, itu satu perkara yang biasa. Yang Muhammad, adakah yang Muhammad fikir secara ilmiahnya? Ya tak? Dua grup ni kita nak bekerjasama. Maknanya kita kena selesaikan masalah ini untuk merapatkan hubungan daripada luar.
Itu maksud saya. Okey, satu soalan saya, adakah Yang Berhormat terlibat dengan salah satu daripada Saya tak terlibat. NGO yang terlibat? Saya tak terlibat. saya melihat. Kerana saya melihat Saya Yang tak Berhormat terlibat. terlalu concern terhadap persoalan ini. Saya tak terlibat, ya, Mak. Dan kalau tak ini terlibat, sebab Yang Alhamdulillah. Berhormat kata wakil rakyat ni adalah daripada kerajaan persekutuan. Jadi saya nak bercakap bagi pihak itu. Secara inilah. Dalam skop inilah. Okey, saya sebenarnya saya sendiri belum meneliti NGO ini kerana pada pandangan saya mana yang menyokong kerajaan itu kita akan terima, bukan menyokong yang berbentuk kain. Adakah NGO yang tidak yang setia yang menyokong kerajaan lama ini tidak menyokong kerajaan sekarang? Itu maksud Yang Berhormat? No, saya tidak bermaksud demikian. Persoalan saya, jika diwujudkan mungkin. Awang bangun, Yang saya Berhormat. bagi satu senario. Okey. Awang bangun, Yang Berhormat. Okey, sila. Ni tahu mana boleh tahu tak ikut peraturan tahu. Ya, Mak Dato'. Sila duduk negeri. Yang Pertua, apa pandangan Yang Berhormat Melah? Di Gua Musa ni ada dua kumpulan NGO. Satu kumpulan tu menyokong Yang Berhormat Belia Tengku Tan Sri Razili Hamzah. Satu kumpulan lagi tu menentang. Yang nak tanya YB negeri ni masuk ke bola mana? Saya sebenarnya dari awal lagi saya urusan orang lain ni sebenarnya saya tak berapa nak ni, tapi serahkan kepada YB Nanggiri untuk memutuskan untuk memilih pasukan mana. Saya lebih suka Yang Berhormat Melo, Ya. panjang lagi ke ucapan Yang Berhormat? Jawab kat tahu tak ada. Di Gua Musang tidak berlaku Saya rasa- begitu. Saya bagi 5 minit lagi. boleh habis, kalau tak habis kita sambung lah. Okey, berkait dengan saya lebih suka untuk fokus kepada isu yang saya kemukakan tadi, ya, di mana saya mencadangkan saya mengharapkan agar wakil pembangkang yang mempunyai dua wajah, pembangkang di negeri, pemerintah di peringkat persekutuan, agar menggunakan segala usaha ke arah membantu merealisasikan hasrat ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku As-Sultan Muhammad Muhammad yang kelima untuk melihat lahir. Kulanah bangun, Muhammad. Ya. Saya cuma nak tertarik dengan dua wajah. Saya dua wajah. Pembangkang di sini, kerajaan di Kuala Lumpur. Yang Berhormat juga dua wajah. Kerajaan di sini, pembangkang di sana. Sama-sama dua wajah. So kita boleh kerjasama. Alhamdulillah, ini yang saya nak dengar sebenarnya. Tapi dari sudut pengucapan itu, alhamdulillah, tindakan yang kita perlukan. Ya. Untuk melihat lahirnya universiti berkembar, atau juga boleh saya nyatakan agar usaha menaik taraf Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Kias sebagai universiti dapat dilaksanakan dengan mengelakkan sebarang politicking atau menyekat apa-apa yang sepatutnya diterima oleh Kelantan dan rakyatnya. Mana usaha perlu dilaksanakan. Saya dimaklumkan bahawa pihak pentadbiran Kias dengan segala paperworknya telah menghadap ke Kementerian Pengajian Tinggi di waktu itu, ya, Kementerian Pengajian Tinggi, tetapi akhirnya natijahnya tidak dinaikkan taraf. Dan ada institusi lain dari negeri Negeri Sembilan yang hanya datang dengan beberapa helaian kertas sahaja dengan tidak mempunyai jumlah pelajar yang cukup dibenarkan dinaikkan taraf sebagai sebuah universiti. Jadi perkara ini saya lihat perlu diberi perhatian. Yang seterusnya, B, penggunaan budi bicara dalam suatu tindakan. Ini saya ingin menyentuh kepada pihak berkuasa polis, ya. Tindakan ini adalah daripada kerajaan persekutuan. Tindakan mengenakan saman kepada kebanyakan pesalah parking. Ini saya bagi contoh. Pada hari Jumaat 28 hari bulan Februari 2014, ke atas mereka yang hadir ke kuliah Ustaz Azhar Idrus di Medan Ilmu. Saya sampai kurang lebih pukul 8.15. Saya melihat kebanyakan kereta telah menerima surat jemputan kenduri daripada PDRM. Pihak keselamatan, saya berpandangan bahawa pihak keselamatan sepatutnya menjaga keselamatan dan laluan trafik dan bukannya bertindak mengutip semula bayaran BRIM 3 yang baru diagihkan melalui tindakan mengeluarkan notis saman seawal jam 8.15 pagi di kawasan-kawasan yang pada pandangan saya masih boleh diberikan pertimbangan budi bicara. Berlaku pertimbangan yang berat sebelah apabila kenderaan motosikal yang jumlahnya ratusan atau mungkin ribuan diletakkan mengambil tempat letak kereta tidak dilayang kad kenduri Polis Diraja Malaysia. Ini bukan bermakna saya memohon supaya penunggang motosikal disaman. Apa yang ingin saya sampaikan ialah saya bersetuju ketegasan perlu, tetapi pertimbangan kemanusiaan perlu lebih mengatasi dengan melihat kepada keadaan. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Rahmatilah mereka yang di bumi, nescaya insya-Allah
akan dirahmati oleh mereka yang di langit. Kerana itu kita melihat bagaimana dalam Islam sendiri lahirnya satu kaedah atau wujudnya kaedah ad-darurat tubihul mahdhurat wal mahdhurat tuqaddaru biqadariha. Darurat, saya habiskan sekejap, saya bagi peluang, saya habiskan. Ad-darurat, darurat mengharuskan, membenarkan, mengharuskan perkara yang diharamkan. Tetapi perkara yang diharam itu ada qadarnya. Ya, memang perkara itu haram, tetapi ada ketikanya dibenarkan oleh syariat Islam. Saya melihat bahawa pihak PDRM perlu melihat perkara ini. Kerana kalau hari Jumaat memang tidak ada pejabat yang dibuka. Kota Baru akan kosong kalau tidak adanya mereka yang datang untuk mendengar kuliah ilmu di medan ilmu. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, mereka diberi surat kenduri oleh pihak PDRM. Sila sahabat saya dari Selisih. Saya setuju dengan Melo kerana di Pasir Putih juga ketika Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak hadir di Pasir Putih, lebih pada 200 buah kereta kena saman juga. Jadi setujulah kalau pembesar ke siapa mari ke tak usah samai. Bakal duduk gitu halal ke halal lah. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, saya agak tidak bersetuju dengan pandangan Selisih. Saya bukan bermaksud Semerok. Semoga. Saya bukan bermaksud kita mengabaikan terus undang-undang. Selagi ada laluan kenderaan, kita biarkan, jangan sampai menutup. Saya kata saya tidak bersetuju sepenuhnya. Ya? Ya. Tindakan menyaman boleh dilakukan kepada yang memang menghalang, betul-betul menghalang. Kita bagi sedikit kelonggaran. Bukan bermaksud kita terus mengabaikan undang-undang. Jika begitu, kita sudah tidak memerlukan undang-undang. Okey, sila. Saya faham Melo cakap tadi. Sebenarnya sebelah saya pun tidak setuju juga kalau kira masa Perdana Menteri mari polis samai, tak? Masa Azhar Idrus mari polis samai. Tetapi kita kena pekalah dalam keadaan yang mungkin bagi pihak PDRM benda itu menghalang lalu lintas. Kerana kita ada undang-undang. Kadang-kadang orang kita sendiri pun, saya bukan nak jawab pandangan saya, orang kita sendiri pun kadang-kadang kereta raja pun dia pergi halal. Usah ke jalan orang biasa, raja pun dia pergi halal kalau tengok di Perak. Ada soalan? Tak ada. Okey, saya berpandangan, saya boleh bersetuju. Cuma sekarang ni perlu ada, saya sebutkan tadi, perlu ada sedikit pertimbangan kemanusiaan. Ya. Dalam suasana, saya sebutkan dalam senario hari Jumaat, menyebut senario hari Jumaat, yang kalau tidak ada mereka yang datang untuk mendengar kuliah ilmu, Kota Baru akan kosong. Pejabat tidak dibuka. Dalam suasana ini, saya ajukan kepada pihak yang berwajib. Bukan dalam suasana mereka pergi bekerja, mengganggu lalu lintas, menghalang. Itu kalau saya pun berpandangan perlu diambil tindakan. Apa yang saya sebutkan ini dalam suasana, Kota Baru memang tidak berfungsi pada hari itu. Ya, ini perlu dibezakan. Saya boleh bersetuju dengan sahabat saya dari Semerak, tapi bukan semuanya. Mana yang saya rasa betul dengan pandangan saya dan bersesuaian dengan keadaan, insya-Allah. Okey, sila sahabat saya. Terima kasih. Speaker, saya minta supaya ada Melo berbincang dengan Ketua Polis Negeri tentang hal ini. Kalau kita duk mengepek atau dewan pun tak pasal juga. Bincang ini adalah satu tempat yang lebih wajar lah saya rasa. Tempat yang betul. Untuk pergi jumpa dia atau minta tolong Datuk kalau hari Jumaat tolong longgarkan sikit. Saya rasa lebih bagus lagi. Terima kasih. Okey, satu cadangan yang baik. Cuma saya sebut tadi sebagai satu contoh hubungan persekutuan. Kerana PDRM dikatakan dari persekutuan. Ya? Betul. No, bincang dengan dia. No. Itu tak betul. No. Kena bincang dengan dia. No, saya bukan soal perbincangan. Ya? Saya minta tuan dari Kuala Balah. Kita punya rasional dari Kuala Balah. Premis kita bina tu sudah lemah. Premis yang kamu bina tu, kamu kait pula dengan kenduri pasal bring 3 lagilah teruk. Jauh bezanya. Maknanya kita punya pemikiran yang tidak jelas. Pemikiran kita itu nampaknya okey, terima kasih. Jaundice, orang kata jaundice. Terima kasih Kuala Balah. Apa yang saya sebutkan tadi saya telah menyebut daripada awal sebagai satu contoh. Ya, sebagai satu contoh bukan bermakna itulah exactnya. Itu satu contoh. Ya, sebab PDRM macam saya sebutkan tadi dikatakan adalah institusi persekutuan. Ya, yang mana negeri tidak ada hak untuk kontrol. Okey.
Ibu Muhammad sudah pembucap 40 minit. Sila ringkaskan ucapan dan boleh buat rumusan dalam masa 2 minit. Tak boleh sambung sebelah petang ke? Saya ada lagi. Perlu tamatkan sebelum sesi rehat. Dalam 2 minit lagi, insyaAllah. Okey, yang seterusnya pendidikan YIK. Yayasan Islam Kelantan telah melalui pelbagai ranjau dalam usahanya untuk sampai ke tahap yang ada sekarang. Namanya telah bertukar berkali-kali dan saya juga mengucapkan syabas dan bangga bahawa saya adalah juga merupakan produk dari Ma'had Muhammadi Lelaki yang di bawah seliaan Yayasan Islam Kelantan. Kita melihat bagaimana sekolah-sekolah di bawah pentadbiran JAIZ telah gagal dipertahankan oleh Kerajaan Barisan Nasional ketika sebelum pemerintahan Pakatan Rakyat. Hasilnya kebanyakan sekolah agama di bawah takbir kelola JAIZ telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi alhamdulillah, Yayasan Islam Kelantan masih terus megah mengurus takbir kelola hampir 35,000 orang pelajar. Saya ingin mengemukakan beberapa cadangan. Pertama, patenkan produk Yayasan Islam Kelantan bagi mengelakkan diciplak. Dalam keadaan Yayasan Islam Kelantan tidak memperoleh sebarang hasil dari produk yang diusahakannya. Melalui proses paten, mana-mana pihak yang ingin menggunakan produk Yayasan Islam Kelantan, pihak tersebut boleh dikenakan bayaran atau difranchisekan kepada pihak berkenaan. Yang kedua, memperbanyakkan sekolah-sekolah rendah agama untuk menguatkan asas akidah dari peringkat rendah, kehendak dan keperluan masyarakat yang makin bertambah. Dan ia juga sebagai kesinambungan dari wujudnya sistem prasekolah dan sekolah menengah Yayasan Islam Kelantan yang telah menunjukkan kejayaan yang boleh dibanggakan. Seterusnya, pihak Yayasan Islam Kelantan perlu membuka ruang kepada pelajar-pelajar asing untuk belajar di sekolah-sekolahnya. Syabas kerana Maktab Tahfiz Al-Quran wal Qiraat di bawah pentadbiran YIK berjiwa besar kerana mereka telah menerima 2 orang pelajar dari Republic of Kyrgyzstan dalam usaha menembusi pasaran antarabangsa dan memasarkan produk Yayasan Islam Kelantan. Yang keempat, keupayaan lepasan Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat untuk bertarung di pentas antarabangsa dapat dilihat. Antaranya apabila terdapat di kalangan lepasan Ma'had Tahfiz Al-Quran yang telah diterima sebagai imam di Oxford dan imam tarawih di Masjid Canterbury selama 2 tahun berturut-turut. Di samping itu, mereka telah diamanahkan untuk menyampaikan khutbah dan kuliah dalam bahasa Arab dan Inggeris. Saya menekankan kepada perlunya penguasaan bahasa-bahasa internasional di sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan. Seterusnya, pihak Yayasan Islam Kelantan perlu meletakkan benchmark untuk mempertingkatkan keupayaan sekolah-sekolah bantuan dari sudut prasarana dan modal insan agar sejajar dengan sekolah-sekolah yang seangkatan dengannya, dengan meletakkan sasaran 1 atau 2 buah sekolah setahun untuk di-upgrade. Yang seterusnya, dalam usaha mendapatkan tempat belajar dan bantuan, sama ada sumbangan atau latihan kepakaran, pelbagai usaha sama ada kunjungan hormat atau latang kerja perlu dibuat bagi meneroka tempat-tempat belajar yang baharu tanpa terikat kepada satu tempat atau negara sahaja. Yang ketujuh, Kelantan sebagai destinasi pelancongan dan pelancongan kesihatan. Sempena tahun melawat Malaysia 2014, kerajaan negeri perlu mengambil peluang dari kehadiran pelancong-pelancong ke negara kita Malaysia. Di mana kalau kita melihat kepada statistik pelancongan, Kelantan berada di tempat yang ke-9. Ini pada tahun 2012 berada di tempat yang ke-9, yang mana kehadiran pelancongnya 3.28 juta berbanding dengan Perak yang mendapat tempat pertama, yang kehadiran pelancongnya adalah 5.674 juta. Dan secara keseluruhannya, Malaysia menerima kedatangan pelancong sejumlah 25.7 juta yang telah menghasilkan pendapatan kepada negara kurang lebih 65.44 bilion untuk pelancongan secara umum. Saya juga suka memaklumkan bahawa pada akhir tahun 2013, pengarah hospital Raja Perempuan Zainab II telah memberi taklimat kepada ahli-ahli Majlis Perbandaran Kota Baru, Bandaraya Islam, dan saya alhamdulillah dapat sama hadir, yang mana beliau telah menjelaskan tentang keupayaan kepakaran yang ada di hospital-hospital di negeri Kelantan. Untuk itu saya mencadangkan supaya pelancongan kesihatan perlu difikirkan dan dijadikan sebagai salah satu daripada sumber pelancongan kepada kerajaan negeri. Dan dalam usaha ini saya mencadangkan supaya kerajaan negeri menggalakkan pembinaan hospital-hospital pakar swasta dalam bidang-bidang kritikal seperti jantung, nanosurgery dan lain-lainnya. Yang kedua, syabas kepada Exco yang mengendalikan portfolio
kesenian kebudayaan. Kerana usaha yang telah dilaksanakan untuk memajukan semula warisan yang telah hampir dilupakan oleh kebanyakan rakyat negeri Kelantan. Ini termasuklah aktiviti kebudayaan seperti silat yang insya-Allah ini akan boleh mengurangkan masalah sosial yang ada di kalangan remaja kita. Yang akhirnya, pembangunan modal insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, falahum ajrun ghairu mamnun, fama yukazzibuka ba'du bid-din, alaysallahu biahkamil hakimin. Yang bermaksud, kami telah jadikan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang paling buruk, iaitu neraka, melainkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Adakah kamu ingin fama yukazzibuka ba'du bid-din? Adakah mereka ingin menafikan kebenaran agama selepas datang kepada mereka petunjuk? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebenar-benar pemutus hakim? Di sini saya suka mengucapkan syabas kepada kerajaan negeri di atas segala usaha-usaha yang telah dilakukan, terutamanya dalam usaha menubuhkan pusat latihan belia yang insya-Allah akan dapat direalisasikan dalam tempoh yang terdekat. Dan saya memberi cadangan, ya. Pertama, memastikan penglibatan majoriti wanita dan pemuda di semua peringkat untuk dilatih dan diletakkan asas-asas agama bagi mengelakkan berlaku perkara-perkara yang bercanggah dengan kehidupan beragama. Yang kedua, memperkasakan institusi pendidikan Islam, pendidikan awal kanak-kanak dengan menambahkan peruntukan dan menambahkan tempat-tempat untuk mereka belajar. Yang berhormat Datuk Speaker, saya mohon menyokong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, persoalan yang ada di hadapan kita sekarang ialah satu cadangan supaya Dewan ini membuat ketetapan merakamkan setinggi-tinggi ucapan menjunjung kasih di atas titah ucapan diraja yang telah dititahkan oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad ke-5 kepada Dewan ini pada hari Selasa 2 Jamadil Awal 1435 Hijriah bersamaan 4 hari bulan Mac 2014. Ahli-ahli berhormat sekalian, saya akan buka peluang untuk perbahasan selepas sesi rehat nanti insya-Allah, dan saya berasal untuk menangguhkan persidangan pada tengah hari ini, dan persidangan akan disambung semula pada jam 2:30 petang. Dengan ini Dewan ditangguhkan dan akan disambung semula pada jam 2:30 petang.